Hai semua, saya Azri Azmi dari SMK Apin-Apin Keningau. Dalam video ini, saya akan mengongsikan cara menghasilkan sebuah karangan pendapat. Objektif pembelajaran kita dalam video ini ialah menghasilkan sebuah karangan pendapat secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Baiklah, mari kita lihat soalan. Perlakuan negatif seperti pergaulan bebas, merokok, dan melepak dalam kalangan remaja semakin membimbangkan semua pihak. Uraikan peranan ibu bapa dalam menangani masalah ini. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah menganalisis soalan dengan menggunakan teknik TKF dan SAS. T atau tema bagi soalan ini ialah perlakuan negatif. K atau kata kunci bagi soalan ini ialah peranan. F atau format soalan ini ialah tidak berformat dan merupakan karangan pendapat. Bagi SAS pula, S ialah siapa yang perlu bertindak, ibu bapa. E ialah apa yang perlu dilakukan, menangani perlakuan negatif. S ialah siapa golongan sasaran, remaja. Teknik ini sangat mudah difahami dan pentingnya menganalisis soalan sebelum mula menulis dapat mengelakkan kita daripada melakukan kesilapan seperti isi yang tidak sesuai dengan tema ataupun tersilap golongan sasaran. Baiklah, kita beralih kepada kerangka karangan. Kerangka karangan dibina agar tiada pertindihan idea, memastikan idea lebih tersusun dan idea dapat disusun mengikut kepentingan. Cara menulis kerangka. Catat semua ide yang terlintas di fikiran berkaitan kehendak soalan atau kata kunci. Kemudian, susun ide tersebut mengikut kepentingan, letak isi paling dominan bagi perenggan satu dan seterusnya. Berikut merupakan kerangka perenggan isi. Berdasarkan 3 ide yang dicatatkan di sini, ide yang pertama lebih dominan untuk dijadikan topik karena ia mencakupi 2 ide yang lain, maka ia sesuai untuk dijadikan isi penting. Baiklah, kita beralih ke perenggan pendahuluan. Terdapat 2 elemen asas dalam perenggan pendahuluan. Elemen yang pertama ialah ayat rangsangan yang berfungsi untuk memperincikan atau menjelaskan isu berkaitan dengan tema yang diberikan dan memberi gambaran bahawa kita memahami apa yang perlu dibincangkan berdasarkan kehendak soalan. Ayat rangsangan terdiri daripada beberapa ayat yang mengandungi tema, isu, huraian yang menyokong isu, contoh isu dan kesan terhadap isu tersebut. Contohnya, tema karangan kita ialah perlakuan negatif. Maka, isu yang ditimbulkan ialah kita sering dikejutkan dengan pelbagai berita tentang masalah perlakuan negatif yang semakin menular dalam kalangan remaja. Setelah menyatakan isu umum tersebut, maka huraian, contoh dan kesan terhadap isu tersebut perlu dinyatakan. Elemen yang kedua ialah ayat arahan yang memberi fokus kepada kata kunci yang terdapat dalam soalan. Kata kunci perlu disentuh untuk menunjukkan skop isi yang bakal dihuraikan. Ayat arahan menunjukkan bahawa kita sudah bersedia untuk memberi hujah pada bahagian perenggan isi. Kita juga perlu memasukkan ungkapan menarik sama ada peribahasa dan penggunaan kosakata atau frasa yang menarik. Pemilihan kosakata mestilah mengikut laras bahasa yang sesuai dengan tema soalan. Pemilihan kosakata juga mestilah tepat berdasarkan situasi atau keadaan yang dirujuk dalam ayat yang dibina. Dan terus ke contoh perenggan pendahuluan. Anda digalakkan untuk membaca perenggan ini sebelum saya mula menerangkan. Mari kita lihat ayat pertama dan ayat kedua dalam pendahuluan ini. Perkara yang disentuh dalam ayat ini adalah tema. Tema yang terdapat dalam soalan dirangsang secara umum dalam ayat tersebut. Mari kita lihat ayat ketiga dan keempat. Perkara yang disentuh dalam ayat-ayat ini ialah isu dan huraian yang menyokong isu tersebut. Isu yang ditimbulkan ialah kegagalan ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik anak-anak mereka. Huraian yang menyokong isu tersebut ialah ibu bapa dikatakan terlalu sibuk untuk mencari uang bagi menyara keluarga sehingga anak-anak mereka terabai. Kita lihat pula ayat yang seterusnya. Perkara yang disentuh dalam ayat ini ialah kesan daripada isu. Penulis boleh menyatakan kesan positif, kesan negatif atau kedua-duanya sekali mengikut kesesuaian dan bergantung kepada isu yang dinyatakan. Kita lihat pula ayat yang terakhir yaitu ayat arahan. Ayat pertama dalam bahagian ini berfungsi untuk menyokong ayat arahan. Kata kunci dalam soalan yaitu peranan perlu disentuh untuk menunjukkan skop isi yang bakal dihuraikan. Baiklah, kita selesai di bahagian perenggan pendahuluan. Kita beralih pula ke perenggan isi. Terdapat 5 elemen asas dalam perenggan isi. Elemen yang pertama ialah ayat topik yang mengandungi kata kunci yang menjawab kehendak soalan. Seterusnya ayat huraian
yang merupakan huraian tentang isi utama yang dikemukakan dalam ayat topik ataupun penjelasan lanjut untuk menyokong isu utama. Selanjutnya ayat contoh yang berfungsi untuk memberikan bukti atau contoh yang berkaitan dengan isu utama. Ayat kesan pula memasukkan impak atau kesan negatif maupun positif berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Akhir sekali ayat penegas memberikan penegasan terhadap isu yang dikemukakan. Seterusnya, kita beralih pula kepada teknik menulis perenggan isi dengan menggunakan teknik ambakap yang memfokuskan perkara yang perlu ditulis dalam setiap jenis ayat berikut dengan menggunakan kata tanya seperti berikut. Anda digalakkan untuk membaca perenggan isi ini sebelum saya mula menerangkan. Mari kita lihat ayat pertama. Perkara yang disentuh adalah idea utama untuk menjawab soalan kata kunci, yaitu peranan. Dalam ambakap, ayat ini merupakan kata tanya apa, yaitu ayat topik. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat ungkapan menarik yaitu peribahasa. Ungkapan menarik hendaklah diselitkan pada mana-mana bahagian perenggan yang sesuai. Kita beralih ke ayat kedua hingga keempat. Perkara yang disentuh adalah huraian dan contoh yang digunakan untuk menjelaskan idea utama kita yang telah kita kemukakan dalam ayat topik. Dalam ambakap, ayat ini merupakan kata tanya mengapa, yaitu ayat huraian ataupun ayat contoh. Ayat ini akan menjadi penjelasan tentang mengapa kepada apa dalam ambakap. Kita beralih pula kepada ayat yang seterusnya. Ayat ini juga menyentuh huraian dan contoh, namun ayat ini merupakan kata tanya bagaimana dalam ambakap. Maksudnya, huraian dalam ayat ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana kepada apa. Seterusnya, kita beralih kepada ayat kesan. Perkara yang disentuh dalam ayat ini adalah penjelasan mengenai kesan daripada tindakan dalam apa, tambah mengapa, tambah bagaimana. Anda boleh menyatakan contoh-contoh kesan bagi menyokong ayat ini. Kita beralih pula kepada ayat yang terakhir. Ayat ini adalah ayat penegas. Ayat ini merumuskan idea dalam keseluruhan perenggan isi. Anda juga boleh menambah ungkapan menarik jika bersesuaian. Baiklah, kita selesai di bahagian perenggan isi. Kita beralih ke perenggan penutup. Terdapat 3 elemen asas dalam perenggan penutup. Elemen yang pertama ialah ayat kesimpulan yang berfungsi untuk menyimpulkan idea secara umum terhadap keseluruhan karangan yang telah dibincangkan. Elemen yang kedua ialah ayat cadangan yang menyatakan atau mengungkapkan cadangan penulis untuk menangani suatu isu atau tema yang telah dibincangkan. Ayat cadangan juga terbahagi kepada 2, yaitu ayat cadangan umum dan khusus. Ayat cadangan umum digunakan jika isu melibatkan peranan pelbagai pihak, manakala ayat cadangan khusus pula digunakan bila menyatakan pihak tertentu seperti pihak ibu bapa, pihak sekolah, pihak kerajaan, dan sebagainya. Akhir sekali, ayat harapan, ayat yang diungkapkan untuk menyatakan harapan penulis. Contoh perenggan penutup. Anda digalakkan untuk membaca perenggan ini sebelum saya mula menerangkan. Mari kita lihat ayat pertama. Dalam ayat kesimpulan ini menyentuh tentang kesimpulan secara umum penulis terhadap isu yang dibincangkan tanpa menyatakan pendapat. Kita boleh menggunakan apa sahaja penanda wacana yang dirasakan sesuai untuk menutup perbincangan karangan seperti sebagai penutup bicara, akhirul kalam, dan konklusinya. Kita lihat pula ayat yang seterusnya. Jika kita teliti ayat yang diberikan, ayat cadangan tersebut digabungkan dengan ayat harapan bagi melengkapkan idea, dan ayat tersebut boleh dikesan dengan kehadiran kata hubung seperti agar, supaya, untuk, atau demi. Kita lihat pula ayat yang terakhir. Ayat harapan boleh saja berdiri atau dibina sebagai ayat yang berasingan, namun biasanya tetap dilengkapkan dengan ayat cadangan. Ringkasnya, binaan ayat kita lebih banyak bergantung kepada cara kita membina, menyusun, dan mengolah bagi menyampaikan maksud yang dihasratkan. Semuanya bergantung kepada kekreatifan kita dalam membina dan mengolah idea. Secara ringkasnya, perenggan penutup boleh disimpulkan dengan akronim KUKUH. K untuk kesimpulan, U untuk ayat cadangan umum, K untuk ayat cadangan khusus, dan H untuk harapan. Kita selesai di bahagian perenggan penutup. Berikut merupakan hasil karangan penuh.
Segala teknik dalam video ini berdasarkan modul penulisan tulang oleh Puan Doreen Pius. Rujukan penghasilan karangan saya ialah melalui internet. Saya bersyukur kerana dapat menyempurnakan tugasan PBL ini dan secara langsung dapat menambah ilmu saya dalam penulisan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Doreen Pius kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini. Beliau juga telah berkongsi banyak maklumat dan pengetahuan yang berguna bagi saya. Diharapkan agar video ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi.